Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tengku Syarifat Amirah binti Tengku Azlan, nombor matrik 260880. Baik, kecemerlangan prestasi sesebuah jabatan kerajaan boleh diukur daripada pelbagai aspek, sama ada berdasarkan pencapaian sasaran dalam pengeluaran produk atau kualiti perkhidmatan, prestasi disiplin pekerja, kepuasan dan komitmen pekerja terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan, persekitaran yang selesa dan selamat serta maklum balas pelanggan dan penerimaan masyarakat. Okay, sehubungan dengan itu, sesebuah jabatan kerajaan perlu melakukan pembaharuan seiring dengan perubahan dari segi politik, ekonomi, sosial serta teknologi bagi memastikan organisasi mereka kekal, stabil dan maju dan seiring dengan era globalisasi masa kini. Okay, maka kaedah yang paling berkesan adalah melalui pelaksanaan proses pembangunan organisasi. Okay, bagi melengkapkan tugasan ini, saya memilih sebuah jabatan kerajaan iaitu Unit Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Balok. Dalam limitasi tugasan ini, fokus diagnosis peringkat organisasi adalah secara keseluruhan. Okay, manakala fokus diagnosis bagi peringkat kumpulan adalah melibatkan pembantu tadbir yang melaksanakan tugas-tugas unit keuangan adalah fokus bagi diagnosis peringkat individu. Okey, manakala kaedah yang digunakan untuk mendapat dan mengumpul maklumat adalah melalui penelitian rekod organisasi, pemerhatian dan perbincangan kumpulan sasaran. Okey, pemilihan kaedah pengumpulan maklumat ini akan memudahkan kami menganalisis data menggunakan kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan dan analisis kuasa lapangan. Okay, semasa proses diagnosis dijalankan, beberapa isu telah dikenal pasti iaitu isu proses sumber manusia dan isu teknostruktural. Okay, penjelasan selanjutnya saya akan diterangkan dengan lebih jelas dan dituruti dengan menyenaraikan beberapa cadangan pelaksanaan intervensi perubahan, jangkaan halangan atau tentangan yang bakal dihadapi serta beberapa tindakan bagi mengatasi halangan perubahan semasa proses pembangunan organisasi. Menurut Jaafar Muhammad pada tahun 1999, dia menyatakan bahawa terdapat beberapa objektif kepada perubahan yang dilaksanakan dalam organisasi. Antara objektif tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi kerja, untuk meningkatkan daya pengeluaran dan untuk mengurangkan konflik di tempat kerja. Okey, manakala menurut Stoner JAF pada tahun 1989, faktor yang mempengaruhi perubahan daripada luar organisasi ialah faktor seperti kenaikan kos, kekurangan sumber, kemajuan teknologi dan juga teknologi maklumat. Okay, permintaan daripada luar dan juga peruntukan dana daripada kerajaan. Keadaan ini akan menyebabkan sesebuah organisasi perlu membuat perubahan kepada matlamat, struktur dan kaedah operasinya. Okay, desakan dalaman pula berkaitan dengan strategi baru yang dirancang oleh organisasi tersebut, teknologi, sikap dan tingkah laku pekerja yang akan melaksanakan perubahan tersebut. Okay, kedua-dua faktor dalaman dan luaran ini saling berkait rapat dengan antara satu sama lain untuk membolehkan perubahan itu dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Ahmad bin Raja Sulung, matrik number 266302. Di sini untuk bahagian saya akan menjelaskan berkenaan dengan peringkat diagnosis peringkat di organisasi. Jadi di peringkat organisasi, diagnosis ini adalah kena dilakukan di mana ia dapat untuk memberi keberkesanan dan kecekapan sebuah organisasi. Dalam organisasi adanya diagnosis ini dapatlah dia dapat mencari apa yang perlu permasalahan yang berlaku untuk mengetahui pencapaian dan sasaran kepada staf sekolah yang ditetapkan oleh KPM, di mana sasaran enrolment murid dan pendata kemajuan murid adalah perlu dikeluarkan untuk dianalisis
dan dinilai supaya dapatlah prestasi dikeluarkan. Oleh itu juga perkembangan masa kini yang berdepan cabaran globalisasi yang dinamik, jadi perkhidmatan perlu fokuslah kepada kreativiti dan inovasi semasa. Ini adalah perlu supaya terutama di peringkat sekolah dengan adanya teknologi yang terkini dan sistem yang begitu canggih sekali dapatlah menarik murid yang lebih berkualiti dan berdaya saing, dan bukannya hanya membaca, menulis dan mengira saja. Kita perlu mengembangkan bakat-bakat mereka yang ada ini supaya lebih kepada yang murid yang lebih berinovatif untuk bersaing seperti dengan pelajar-pelajar yang berada di luar negara lah. Oleh itu juga dengan adanya dan sedemikian kita juga dapat meningkatkan kecemerlangan pendidikan di Malaysia kini, di mana dengan adanya satu kemahiran-kemahiran yang boleh memberi kepada ketajaman minda murid ini lah, supaya mereka ni lebih kepada hebat dan pendidikan lebih terbuka dan luas dan terbuka minda kepada pelajar-pelajar ni lah. Jadi apa yang perlu setakat ni, kita pihak ini terutama kerajaan sendiri perlu menyampaikan arahan-arahan semasa kepada contoh kepada pihak pentadbiran sekolah, kepada guru-guru, kepada pihak GPN apa semua untuk mengetahui arahan semasa dan diikuti sepanjang daripada KPM itu sendirilah. Jadi untuk unit SKB ni terus saja. Jadi pihak tabir perlu melancarkan saluran aduan kepada pihak tabir sekolah melalui aplikasi yang terkini, ada Telegram seperti WhatsApp, ada WhatsApp group ke Telegram groupnya, untuk menerima apa-apa aduan daripada cikgu, murid dan ibu bapa. Perlu disalurkan supaya tindakan perlu ada untuk dianalisis peringkat organisasi ini itu sendiri. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan diagnosis daripada peringkat kumpulan pula. Jadi dari sini perlu ada untuk melihat sejauh mana jabatan ni melakukan pekerjaan mereka yang ke tahap yang lebih baik untuk masa kerja yang terbaik dari segi produksi yang lebih hebat, dia punya input dan output yang lebih hebat daripada segi unit pentadbiran SKB itu sendiri. Jadi difokuskan kepada sekolah di mana kemasukan murid, sekolah dapatnya pada amnya perlulah adanya diagnosis untuk mencari sekiranya apa-apa permasalahan berlaku dalam unit tersebut. Jadi seamnya SKB perlu bertindak sebagai penapis pelulus bagi setiap permohonan kemasukan sekolah yang dimuka oleh masyarakat sebab dia adalah unit yang kata untuk bahagian tersebut lah. Dan itu juga pentadbiran SKB ni ada juga yang menguruskan hal tender berkaitan sekolah, kewangan, potongan cukai, juga gaji serta tutang guru-guru dan staf lah. Jadi pada akhirnya perlu dilanjutkan juga kepada PPD dan Jabatan Pelajaran Negeri lah, dokumen-dokumen tersebut lah. Okey, dari daripada kumpulan ni pula, kita perlu kena pasti apa isu yang berkaitan, di mana terdapat isu kepimpinan, pembuatan keputusan itu sendiri, mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan satu masalah yang berlaku dalam relasi kumpulan ini, proses komunikasi dan proses penyelesaian konflik itu sendiri. Di unit pertama ini kita tahu guru besar akan memain peranan penting dan akan memberi arahan kepada staf-stafnya untuk dan memantau dari segi pembekal, pustikan dan sebagainya, sebagai yang akan timbul isu-isu apa-apa masalah perlu diselesaikan, dan perlu adanya arahan terbaru yang disampaikan kepada unit tersebut untuk melancarkan urusan di peringkat diagnosis peringkat kumpulan ini. Okey, saya saja pengenalan saya untuk diagnosis peringkat organisasi dan juga diagnosis peringkat kumpulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Abdul Rashid akan menerangkan tentang dua mengenai diagnosis peringkat individu dan cadangan intervensi perubahan. Diagnosis peringkat individu. Berdasarkan kerja kepuasan kerja dan pembangunan kerja merupakan fokus utama dalam diagnosis peringkat individu. Pengurus iaitu guru besar akan dapat membuat keputusan berkaitan dengan perubahan dalam pengurusan sebuah manusia.
serta pembangunan diri kerja yang berkenaan. Diagnosis pada peringkat ini akan melibatkan identiti kerja, kemahiran, sertifikasi kerja dan maklum balas yang boleh diperolehi tentang pencapaian pencapaian kerja dan juga autonomi kerja. Hasil diagnosis mendapati pembantu tadbir kewangan yang bertugas menyelaraskan urusan kewangan sekolah dan gaji guru dan kaki tangan lain sedar akan tanggungjawabnya yang sangat berat dan akan memberi impak yang sangat signifikan. Sekiranya berlaku sebarang kesilapan, misalnya permohonan untuk mendapatkan kenaikan gaji tahunan perlu diselesaikan sebelum bulan-bulan tertentu dalam tahun semasa untuk mengelakkan pihak kerajaan daripada membayar tunggakan gaji yang berlebihan kepada penerima kenaikan gaji. Ini juga untuk mengelakkan proses tunjuk sebab yang sudah tentunya akan menyebabkan kelewatan pembayaran gaji kepada guru dan kaki tangan yang lain. Okey, yang keduanya mengenai cadangan intervensi perubahan. Peranan seorang pemimpin organisasi adalah amat penting dalam menjamin kejayaan dan juga kecemerlangan sesebuah organisasi. Seorang pengurus atau pemimpin yang mempunyai kedudukan penting dalam organisasi perlu mempunyai kelayakan tertentu seperti yang pertamanya, menggunakan kaedah komunikasi yang efisien. Yang keduanya, prihatin terhadap pekerja dan kaki tangan bawahan. Yang ketiga, sentiasa peka dan prihatin terhadap perbezaan dalam terutamanya tentang budaya dan adat rasam masyarakat yang berbilang masa. Yang keempat, mempunyai matlamat dan hala tuju yang jelas dalam perancangannya. Yang kelima, berusaha untuk mewujudkan persekitaran dan latihan yang dinamik kepada pekerja. Yang keenam, menerima tugas yang diamanahkan sebagai satu profesyen dan menjalankan kerja dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, membuat keputusan selepas menjalankan pembincangan dengan semua peringkat pembuat keputusan. Yang ke-8, mampu memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat. Yang ke-9, boleh menganalisis masalah dengan teliti dan mencari jalan penyelesaian. Yang akhir sekali, ke-10, boleh membuat pertimbangan yang saksama dalam konflik yang mungkin atau bakal berlaku. Pengurus atau pemimpin juga perlu mengetahui dengan baik tentang kebolehan dirinya dalam kepimpinan agar dia tahu akan kekuatan dan kelemahannya. Sekiranya terdapat kelemahan, pemimpin atau pengurus yang baik perlu mengatasi kelemahan tersebut dengan menerima teguran dan seterusnya mempertingkatkan lagi kelebihan yang ada pada dirinya. Dengan mengatasi kelemahan yang ada pada dirinya, pemimpin organisasi akan berupaya untuk meningkatkan kemahiran selanjutnya, menggalakkan kaki tangannya untuk memperbaharui kemahiran dan menguasai kemahiran yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizat bin Muhammad Idris, nombor matrik 266652. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan mempunyai dua ciri-ciri, iaitu penolakan individu dan penolakan organisasi. Saya akan terangkan berkenaan dengan penolakan individu. Punca-punca kepada penentangan individu adalah daripada sifat asas manusia itu sendiri seperti persepsi, peribadi dan keperluan. Berikut meringkaskan 5 sebab kenapa individu mungkin menentang perubahan. Yang pertama, melalui tabiat. Apa yang berlaku ini memang lumrah apabila mereka telah selesai dengan apa yang diamalkan. Melihat kepada petikan di atas, manusia merupakan makhluk yang mempunyai tabiat tertentu. Kehidupan harian
yang dilalui oleh mereka cukup rumit dan mereka tidak perlu membuat penilaian terhadap semua kemungkinan semua keputusan yang perlu dibuat dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi apabila menghadapi sesuatu perubahan, tindak balas atau reaksi yang ditunjukkan oleh manusia akan menjadi salah satu faktor kepada penolakan disebabkan kita memiliki ketakutan terhadap perubahan yang bakal atau sedang berlaku. Misalnya, apabila dasar kerajaan diubah, kaki tangan kerajaan akan mula merasa bingung, lantas merasakan sistem baru yang diperkenalkan sukar dan untuk difahami, walhal perkara tersebut mungkin tidak akan berlaku. Seterusnya, penolakan organisasi. Secara semula jadi, sebuah organisasi dan jabatan kerajaan bersifat konservatif. Sebuah organisasi secara aktif akan menentang sebarang perubahan yang akan dilaksanakan. Mereka lebih selesa dengan keadaan yang dijalankan sekian lama tanpa memikirkan kebaikan perubahan tersebut terhadap mereka. Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca terhadap penolakan tersebut, iaitu inertia struktur. Sebuah organisasi atau jabatan kerajaan mempunyai mekanisme-mekanisme yang tersedia bertujuan untuk menjaminkan kestabilan. Golongan yang diambil bekerja untuk jabatan atau organisasi terbabit dipilih berdasarkan kepada kesesuaian mereka untuk menjawab jabatan yang telah ditetapkan. Seterusnya, fokus perubahan yang terhad. Sebuah organisasi mempunyai subsistem yang saling bergantung antara satu sama lain. Apabila pekerja senior yang perlu menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah manual atau kaedah atas talian untuk menyelesaikan tugasan. Sedangkan mereka telah selesa dengan kaedah manual, maka rasa janggal akan timbul bila persoalan yang akan timbul ialah mengapa mereka perlu menggunakan kaedah online sedangkan kaedah lama masih lagi diguna pakai. Ini akan mempengaruhi persepsi dan juga fokus terhadap perubahan yang dijalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 266661 ingin meneruskan pembentangan daripada kumpulan saya. Dan tajuk yang ingin saya ketengahkan ialah mengatasi penolakan untuk perubahan. So, seperti yang kita tahu, terdapatnya penolakan terhadap perubahan sama ada daripada organisasi atau individu. Jadi kita ada beberapa kaedah untuk kita kontrol ataupun kita kawal penolakan ni agar dia tidak berlaku dengan terlalu kerap. Dan antara kaedah yang kita boleh ketengahkan untuk kita mengawal penolakan ini adalah yang pertama motivasi, yang kedua penglibatan, yang ketiga ialah kelengkapan dan sokongan, yang keempat ialah perundingan, yang kelima manipulasi dan yang terakhir ialah paksaan. Jadi antara enam cara ni kita boleh gunakan apabila penolakan terhadap perubahan ni berlaku dengan kerap. Jadi yang pertama saya ingin ulas iaitu kaedah motivasi. Penolakan terhadap perubahan kita boleh kurangkan melalui sesi perbincangan dengan individu yang terlibat agar mereka dapat melihat logik kepada perubahan itu. Secara asasnya kita menganggap punca kepada keengganan untuk pekerja menerima perubahan adalah pada komunikasi yang lemah dan maklumat yang kurang tepat. Jadi macam kita bagi motivasi, kita jelaskan balik dekat apa yang menolak perubahan tu agar mereka faham. Jadi kalau komunikasi tu lemah, dia orang tak faham dengan perubahan yang kita akan buat, jadi dia orang akan tolak. Sekiranya pekerja menerima maklumat yang tepat dan informasi tentang perubahan yang dilakukan, maka perubahan tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa sebarang tentangan. Jadi yang kedua ialah penglibatan. Jadi apabila berlaku penolakan tu, punca antara punca penolakan tu ialah anggota individu ataupun organisasi yang melakukan penolakan tu dia orang tak terlibat dalam perubahan ini. Jadi sebelum melakukan sesuatu perubahan, golongan pekerja yang membantah perubahan hendaklah dilibatkan dalam proses membuat keputusan. Jadi kita involve diorang untuk minta pandangan diorang untuk diorang bagi keputusan, bukan untuk kita pilih keputusan diorang, tapi untuk bagi diorang rasa diorang terlibat. Jadi diorang akan mengurangkan penolakan terhadap perubahan. Seterusnya membawa pada keputusan yang baik dalam perubahan yang dijalankan. Yang ketiga ialah kelengkapan dan sokongan. Pihak pengurusan selaku ejen perubahan itu boleh menawarkan sesuatu rangkaian usaha-usaha sokongan untuk mengurangkan penolakan terhadap perubahan.
Sesi-sesi penjanaan idea adalah antara langkah yang sewajarnya dilaksanakan agar mungkin kaedah terbaik dalam melaksanakan perubahan setiap peringkat. Jadi dia lebih kurang sama dengan yang tadilah. Kita minta yang ni kita minta idea. Kita minta idea diorang agar diorang pun involve. Jadi yang keempat ialah perundingan antara kaedah yang boleh dipraktikan oleh ejen-ejen perubahan dalam menangani penolakan terhadap perubahan untuk perubahan ialah mendapatkan persetujuan untuk perubahan tersebut dengan menukarkan dengan satu yang bernilai. Jadi kita negotiate dengan diorang lah. Contohnya penolakan tersebut tertumpu pada beberapa individu yang berpengaruh. Jadi macam yang menolak tu adalah individu yang pengaruh. Jadi maka pakej penghargaan tertentu boleh dirundingkan agar menepati kehendak mereka sebagai seorang individu. Misalnya, kita sediakan pantry yang penuh dengan makanan ringan agar pekerja dapat bersantai serta hilangkan stres ataupun penat. Jadi kita buat perubahan, jadi kita bagi dia orang satu macam reward lah kat situ. Jadi dia orang akan setuju dengan perubahan tu. Seterusnya yang kelima ialah manipulasi. Manipulasi merujuk kepada pencubaan menukar pengaruh, memesongkan fakta untuk menjadikannya lebih menarik tanpa mengandungi maklumat yang tidak diingini dan membuat kabar angin yang palsu untuk mendapatkan persetujuan pekerja dan badan-badan luar. Kooptasi pula berbentuk manipulasi dan pelibatan. Ia dengan cuba menghasut ketua-ketua kumpulan yang menentang dan memberi mereka tugas utama dalam menjalankan keputusan perubahan. Jadi kita tengok kumpulan-kumpulan yang menentang perubahan ni, kita cari dia punya head ataupun leader kat situ, kita bagi dia pengaruh ataupun kita bagi dia satu tugas utama dalam perubahan ini, dan ketua kumpulan tu akan tarik anak-anak buah dia untuk follow perubahan yang kita akan buat. Jadi yang terakhir ialah kaedah untuk mengurangkan penentangan pada perubahan ini ialah paksaan. Taktik terakhir ni ialah penyalahgunaan kuasa oleh pihak atasan seperti kerajaan menggunakan kuasa eksekutif secara langsung ataupun kuasa ke atas mereka yang enggan berubah. Langkah ini merupakan langkah terakhir yang mungkin akan dilaksanakan oleh kerajaan sekiranya masih wujud penentangan. Jadi macam contohnya kita akan guna undang-undang untuk paksa yang menentang ni untuk ikut. Jadi cara ni agak tidak baik tapi valid untuk kita lakukan, dan ini adalah antara langkah-langkah terakhir. Jadi seterusnya saya akan ingin menerangkan tentang kesimpulan. Sesebuah organisasi berfungsi dan berkembang dalam persekitaran yang dinamik. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam persekitaran seperti politik, ekonomi, sosial dan teknologi akan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap prestasi sesebuah organisasi. Sehubungan itu, sesebuah organisasi perlu merancang dan melaksanakan perubahan agar ia lebih berdaya maju selaras persekitaran yang dinamik dan era globalisasi. Oleh yang demikian, maka jelaslah bahawa pembangunan organisasi amat penting dalam sesebuah organisasi. Tanpa perubahan, sesebuah organisasi itu tidak akan mencapai prestasi yang diperlukan. Walau bagaimanapun, perubahan bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan pelibatan semua pihak agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pengurus organisasi perlu memahami dan menganalisis apa perubahan yang perlu dilaksanakan, tujuan perubahan dijalankan, matlamat perubahan dijalankan, bagaimana perubahan dijalankan dan bila perubahan itu akan dijalankan. Sebagai panduan, pengetahuan mengenai asas teori dan model perubahan juga amat penting. Ini penting supaya perubahan yang dilaksanakan itu boleh meningkatkan pencapaian organisasi pada masa yang sama yang boleh diterima oleh kaki tangan tanpa menimbulkan pelbagai halangan. Okey, jadi sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.